Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz Ikhwan bin Ismail dari kelas 3 Bestari. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang hasil kajian yang telah diberikan oleh guru sejarah yang bertajuk Campur Tangan Kuasa Asing. Jadi sebelum kita terus membentangkan tentang hasil kajian, kita perlu mengetahui apa itu campur tangan kuasa asing. Campur tangan kuasa asing ialah kuasa luar ataupun kuasa asing yang melibatkan diri dalam pentadbiran negeri Melayu. Dalam kajian ini, kita terdapat 4 kuasa asing yang melibatkan diri dalam pentadbiran negeri Melayu dan meninggalkan kesan dari 3 aspek, iaitu pentadbiran, sosial dan ekonomi. Jadi mari kita lihat kuasa asing tersebut. Jadi kuasa asing yang pertama ialah Portugis, yang kedua Belanda, ketiga British dan keempat Jepun. Jadi mereka keempat-empat penjajah ini mempunyai kesan yang ditinggalkan, dan yang ingin saya bentangkan kesannya pada hari ini. Kita akan mulakan kesan dengan penjajahan Portugis dahulu. Kesan ekonomi bagi penjajahan Portugis ialah yang pertama, pembinaan Kota Formosa ataupun Porta de Santiago yang terletak sekarang ini di Melaka dan menjadi tempat tumpuan pelancongan. Porta de Santiago bermaksud yang termasyhur. Seterusnya, kita ke kesan sosial. Yang pertama, pengenalan tulisan rasmi kepada masyarakat Melayu. Yang kedua, kemunculan kaum Erosia akibat perkahwinan campur antara orang Portugis dan penduduk Melayu. Seterusnya, pengembangan agama Kristian atau Katolik. Kesan pentadbiran pula ialah sistem pentadbiran militer ataupun ketenteraan diwujudkan oleh Portugis. Sistem ini sama dengan kita lihat sekarang negara Myanmar telah mewujudkan sistem pentadbiran ketenteraan akibat faktor-faktor yang tertentu. Yang kedua ialah sistem pentadbiran perdagangan diwujudkan. Seterusnya, kita ke kesan penjajahan Belanda. Kesan ekonomi ialah memonopoli perdagangan. Kesan bagi sosial pula ialah meninggalkan perkuburan Belanda di Melaka. Seterusnya, kita dapat lihat gambar yang saya letak peninggalan perkuburan Belanda di Melaka dan sekarang menjadi tempat pelancongan peminat sejarah. Seterusnya, kesan pentadbiran. Belanda telah membuat satu perjanjian yang dipanggil Perjanjian Inggris Belanda atau Perjanjian London 1824, di mana Belanda perlu menyerahkan Melaka kepada British dan British perlu menyerahkan Betawi kepada Belanda. Hal ini telah menjadikan Betawi sebagai sebuah pelabuhan perdagangan bagi penjajah Belanda. Seterusnya, kita ke kesan penjajahan British. Kesan ekonomi bagi penjajahan British ialah penggunaan alat pertanian yang lebih baik dan teknik pertanian yang moden. Selain sektor perindustrian turut dimajukan. Yang kedua, pengenalan dasar ekonomi yang berbentuk bebas menyebabkan kemasukan pelabur-pelabur asing. Yang ketiga, kewujudan parti dari India membawa kepada kemerosotan industri getah pada zaman kemelesetan ekonomi dunia. Kesan pentadbiran pula, iaitu yang pertama, pengenalan kepada sekolah vernakular. Sekolah vernakular pada masa ini mempunyai kebaikan dan keburukan yang
dapat kita lihat pada sekarang ini di negara Malaysia. Yang kedua ialah cara pemikiran orang Melayu sudah menjadi lebih terbuka dan tidak lagi mempercayai pantang larang yang karut pada zaman dahulu. Yang ketiga ialah pembentukan masyarakat majmuk akibat dari kemasukan buruh asing dari China dan India. Kesan pentadbiran pula ialah sistem demokrasi telah digantikan. Sistem demokrasi ialah sistem yang baru terkini di negara kita, manakala sistem feudalism pada dahulunya ialah sistem yang bermaksud raja atau sultan berkuasa mutlak. Maksudnya sistem demokrasi telah menggantikan sistem yang terdahulu. Yang kedua ialah bidang kuasa undang-undang Islam terhad. Yang ketiga ialah kuasa Raja Melayu terbatas, di mana sultan, sebagai contoh, sultan merupakan ketua agama Islam bagi negeri tersendiri. Seterusnya, kita ke kesan penjajahan Jepun. Dapat kita lihat gambar yang saya letakkan itu ialah gambar tentera Jepun. Pada dahulunya, masa ketika kita berada di sekolah rendah, kita hanya mengenali penjajah Jepun ini kerana dihantui oleh kisah-kisah hantu Jepun, tentera Jepun berkawat. Saya tidak tahu tentang Portugis, tetapi bila kita masuk ke sekolah menengah, baru kita mengetahui tentang Portugis, Belanda, British dan sebagainya. Jadi, kita akan terus ke kesan ekonomi. Ladang kelapa dan kelapa sawit dikuasai. Yang kedua, jalan perhubungan darat banyak yang musnah kerana dasar yang diamalkan, iaitu dasar bumi hangus. Yang ketiga ialah Jepun juga cuba memonopoli ekonomi tanah Melayu. Kita ke kesan sosial pula. Dasar penjepunan. Dasar penjepunan dalam penulisan kajian saya hanya menumpukan di sistem pendidikan, di mana pelajar-pelajar perlu menyanyikan lagu kebangsaan Jepun dan perlu belajar bahasa Jepun. Jika dalam pekerjaan pula, sesiapa yang mahir dalam bahasa Jepun layak untuk dinaikkan pangkat. Yang kedua ialah tahap kesihatan penduduk tanah Melayu terjejas kerana ubat-ubatan diserahkan kepada pihak ketenteraan Jepun dahulu sebelum diagihkan atau diberikan kepada penduduk setempat di tanah Melayu. Yang ketiga ialah orang Melayu mendapat pengalaman dalam pentadbiran. Ini adalah kesan yang baik yang ditinggalkan oleh Jepun. Seterusnya, kita ke kesan pentadbiran. Yang pertama ialah penumbuhan Parti Komunis yang dianggotai oleh bangsa Cina. Hal ini kerana bangsa Cina tidak puas hati dengan Jepun, kerana Jepun tidak menyukai bangsa Cina. Jika mereka berjumpa dengan bangsa Cina, mereka akan bunuh terus. Jadi, bangsa Cina menubuhkan Parti Komunis untuk menghalau Jepun keluar dari tanah Melayu. Yang kedua ialah nasionalis Melayu digalakkan menubuhkan KRIS atau Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau Kekuatan Rakyat Istimewa. Yang ketiga, Jepun tidak menggalakkan perkembangan nasionalisme. Jadi, habislah kita punya hasil kajian bagi setiap penjajah. Kita ke kesimpulan pula. Kesimpulannya ialah penting untuk memahami dan menghayati tentang kewujudan kerajaan-kerajaan Melayu di tanah air suatu ketika dulu. Fenomena ini juga menjadikan tamadun Malaysia hari ini padat dengan gabungan asimilasi dan sinkretisme sebagai berbagai-bagai budaya yang membentuk budaya Malaysia yang unggul, yang
Jadi, menitik beratkanlah hal yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Malaysia agar dapat mengenal jasa-jasa pahlawan negara yang sanggup berkorban untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah. Jadi, sampai situ sahaja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.